kertas adalah A3 ya. Saya kertas lukisan yang akan digunakan nanti adalah bersaiz A3. Jadi sama macam saiz kertas lukisan yang biasa lah. Mau tahu kan besar saiz kertas lukisan? Dia satu juga. Iaitu 2 kali ganda saiz A4. Okey lah. Saiz A3 adalah 2 kali ganda saiz A4. Belikan. Okay. Jadi kena biasakanlah nanti. Kita akan guna, memang tengok kalau kamu tengok modul yang saya bagi tu pun memang besar tu lah. Saiz A3. Okay. Jadi halo. Ya. Nak tanya apa? Cikgu? Ya. Ya, saya punya earphone kot ni. Ya. Okey. Okey, jadi kalau kamu boleh tengok ni, saya tunjuk yang dalam butek ni. Dia tunjuk saiz kertas yang ada lah. Sebenarnya ada lagi, tapi dia tunjuk yang ni saja. Kalau kamu tengok lagi besar dia punya nombor tu, nombor belakang kan? Lebih kecil saiznya. Ya, lebih kecil saiz kertas. Okey. Jadi itulah yang kita gunakan adalah A3. Okay, kita akan gunakan saiz A3. Sebenarnya nanti kalau tengok lah, kalau kamu tengok dalam, kalau sebenarnya saiz kertas lukisan ni, kalau lukisan teknikal lain ada lagi yang besar lagi. Ada yang saiz A2 ataupun A1. Tapi kita belajar kita cuma guna saiz A3 sahaja lah. Ya. Okey, kalau ni dia nak tunjuk ni cara meneraskan kertas di atas papan lukisan. Semua ada yang kita tak ada beli. Saya dah beli board. Dah beli board dah. Boleh. Ni yang kayu ke? Yang plastik? Kayu. Yang kayu boleh. Dia tak kisah sedih apa-apa lah. Cuma kalau kayu ni, kalau beli kena ada masking tape lah. Tahu masking tape? Apa tu je? Masking tape. Tape kertas. Dia pasal kita nak letak kertas atas board ni kan. Mesti lari kan. Kita guna masking tape dekat. Kita lekatkan dia dengan masking tape supaya tak boleh lari. Mana saya nak cari je cikgu? Ya? Mana saya boleh cari? Masking tape ni ada dekat kedai apa? Kedai alat tulis dah. Kedai hardware pun ada masking tape. Tape yang apa? Tape kertas tau. Dia macam tape koyak tu. Okay. Yang ni kalau tengok ni melaraskan kertas di atas papan lukisan ni. Nantilah kalau ada buat boleh try lah tengok. Cuba letak. Dia tunjuklah cara nak adjust kalau atas buat kayu. Kalau atas buat plastik tu dia ada dia punya pembaris magnetik bahagian tepi tu, jadi boleh kepit tepi tu lah. Ni kena DIY. Ini kena letak laras sendiri lah, letak tengok kalau boleh straight macam mana, baru pekat dengan dia punya tip dekat ujung dia. Okay. Contohlah nak letakkan kertas di atas board lah. Contoh. Okay, macam ni tak apa, tak tengok dah ada apa ni modul. Okay, seterusnya kita tengok 1.4 melukis garisan dan menulis huruf. Okay, yang ni pun kita tengok jenis-jenis garisan yang ada terlebih dahulu lah. Kita tengok jenis garisan yang ada terlebih dahulu. Okay. Okay, jenis garisan yang ada. Garisan, kalau tengok ni ada banyak jenis garisan. Ada garisan binaan, garisan objek, garisan terlindung, garisan tengah, garisan satah pemotongan, garisan dimensi, garisan phantom dan juga garisan tambahan ataupun unjuran. Okey, bentuk dia ni kamu tengoklah, kalau garisan binaan ni lurus, tak ada putih apa. Objek pun sama.
Semua yang membezakan dia adalah dia punya ketebalan dia lah. Ya. Ketebalan dia. Macam yang saya cakap tu, kalau tak payahlah nak biarkan. Kalau kamu tengok kat sini kan, dia ada grade pensel macam-macam jenis grade kan. Ada 2H, HB kan. Tak perlulah bagi saya. Kalau kita guna satu jenis grade pensel pun dah boleh dah 2B kan. Tak selesa orang semua ada 2B kan. Saya dah terbeli banyak je. Tadi banyak tak apa, boleh guna. Boleh guna, tak apa, boleh guna. Bolehlah cuba guna. Kalau lah tak beli kan. Kalau tak beli, tak apalah. Guna satu jenis. Kalau dah ada, boleh gunakan. Boleh gunakan ikut dia punya grade dia lah untuk setiap garisan dan grade yang boleh digunakan lah. Baik juga. Sebab kalau kamu dah ada grade pensel yang beza tu, kalau kamu tekan tu, kalau memang dia tak diikut dia punya ketebalan dia. Ketebalan dia tu. Dia kalau kita guna beza kan, kalau HB dengan 2B, dia ada kalau kita tekan pun, kalau guna tekanan yang sama, dia tak sama. cerah dengan gelap. Dia tak sama lah. Okay. Kalau tengok dia punya jenis dia 0.3, 0.5 ni saya tak tekankan sangat lah. Okay. Takkan kalau guna beza kayu lagi pun nak dapat 0.3 pun 0.5 takkan nak sah bagi betul-betul macam tu kan. Lain lah kalau guna mechanical pencil. Kalau mechanical pencil ni ada 0.5, 0.7 kan. Dia punya mata pensil tu. Macam mechanical ni macam susah tu. Kalau patah susah. Betul lah, mechanical kalau patah susah lah. Tapi selalunya kalau hanya duk guna saya biasa gunakan lah. Kalau tak ada semua pensel ni, kalau guna mechanical pensel pun boleh. Ya juga. Mana-mana boleh. Okay. Jadi yang membezakan bentuk dia, kamu boleh tengok lah pada jadual 1.4.1 ni, jenis dia punya bentuk garisan. Okay. Yang selalu digunakan dua jenis je yang selalu digunakan, itu garisan binaan dengan garisan objek. Dua jenis ni yang selalu kita gunakan lah dalam lukisan. Okay. Dan biasanya kalau kita buat lukisan garisan binaan tu kan yang kita tak terangkan lah. Yang ni selalunya garisan binaan selalunya kita tidak padam lah. Kalau kita nak buat lukis satu bentuk tu, garisan binaan ni kita tak padam. Kita biar saja. Selalunya kita tak padam, kita biarkan saja. Kita cuma terangkan garisan binaan yang untuk menjadi bentuk objek. Yang nak jadi bentuk objek kita terangkan. Yang tak terang tu kita biar saja. Keren. Maksud saya pensel yang pudar, yang garisan binaan dia kan. Kita hitamkan macam gelapkan dia balik. Ya, kita gelapkan dia balik. Yang ikut bentuk objek yang kita mahu lah. Kita terangkan garisan objek yang kita mahu ikut bentuk garisan binaan dia. Jadi yang tak jadi bentuk objek, yang tak termasuk dalam objek yang kita nak lukis tu, dia memang ada juga dalam bentuk binaan, tapi kita biarkan sahaja lah. Okay, ini jenis garisan. Ada 8 jenis, boleh tengok lah. Tapi kita selalu guna 2 ni lah yang kebanyakan yang lain tu akan kita guna ikut keperluan lah. Kalau diperlukan, kita akan bawa lukis garisan-garisan yang lain. Okay, yang ni kita buat 14 ni yang raja bahagian atas, raja 1.4.1 ni ditunjuklah apa yang dimasukkan dengan garisan-garisan tadi. Okey. Tengok ni garisan terlindung ni, garisan yang di dunia duduk bahagian belakang objek ataupun yang terlindung kita tak nampak dengan mata kasat. Jadi ada benda tu tapi duduk di bahagian belakang dia terlindung. Okey, garisan tengah selalunya yang melibatkan bulatan, silinder dan objek-objek yang ada pusat lah. Yang ada dia punya diameter ataupun jari dia, ada garisan tengah. Contoh macam bulatan bahagian tepi ni,
Ini dia ada garisan penengah. Okey. Garisan objek. Okey, kalau kamu tengok yang dia digelapkan yang tebal sekali lah. Itu adalah garisan objek yang menunjukkan rupa bentuk objek tu. Okey. Dan juga yang ada label A. Okey, ada yang anak panah kan. Betul ada label A tu, iaitu adalah garisan satah pemotongan. Garisan satah pemotongan ni kalau kita nak potong sesuatu objek tu dan arah anak panah kalau kita potong, contoh kita nak potong satu objek tu, kita akan guna garisan satah pemotongan lah. Ya. Okay. Dan arah anak panah tu dia menunjukkan bila dah potong, kita tengok ke arah objek tu, nampak macam mana arah anak panah dia tu kan. Ada anak panah, dia boleh ke atas ataupun ke bawah. Garisan satah pemotongan ni, arah anak panah tu boleh ke atas ataupun ke bawah lah. Ikut arah mana yang kita nak tengok selepas objek itu dipotong. Contoh-contoh garisan ada yang risau lah. Cuma tahu jenis-jenis garisan terlebih dahulu. Okey. Ni garis. Kemudian. Ya? Teruskan. Okey. Okey. Lepas tu ada juga, okey, ni kita tengok pula jenis garisan yang biasa digunakan. Okey, misalnya garisan melintang, garisan ufuk, garisan menegak, garisan tegak, garisan condong, garisan selari dan juga garisan serenjang. Ni yang biasa lah, semua tahu kot jenis garisan kan, semua dah biasa gunakan. Jenis garisan. Okey. Macam saya beritahu itu, kalau kita dalam nama pun grafik komunikasi, jadi kita gunakan alatan teknikal lah untuk melukis garisan. Okay? Kita gunakan peralatan teknikal untuk melukis garisan. Jadi dekat sini ditunjukkanlah contoh penggunaan sesi kuti dengan sesi kuset. Okay? Untuk melukis garisan. Okay, sesi kuti. Kalau gabung, kalau nak buat garisan menegak, mesti kena gunakan sesi kuset. Letak sesi kuset di atas sesi kuti untuk membolehkan kita buat garisan menegak. Memang kalau kamu tengok dekat sebelah kanan ni ada info tambahan. Memang boleh kalau kita nak buat garisan lurus, kita letak tisu tu bahagian atas, kita boleh garis straight ke bawah buat garisan menegak. Tapi dia tak, memang boleh buat, tapi dia amalan yang tidak digalakkan lah. Tidak digalakkan. Amalan yang tidak digalakkan. Tak digalakkan lah nak buat garisan tegak bagi guna sesiku ni. Okey? Ya. Okey, jadi kalau nak buat, memang sesi kuti kita biasakan nak buat garisan mengufuk lah, garisan melintang sahaja. Kena biasakan lah. Guna sesi kuti untuk buat garisan melintang. Untuk garisan menegak, kita ambil sesi kuset, letak atas sesi kuti, baru buat garisan menegak. Okay, itu contoh lah. Untuk penggunaan alatan teknikal lah. Okay, nak buat garisan condong, terpulang lah. Ikut sudut ataupun mungkin ada setengah tu kita tak perlukan sudut. Tapi kita biasa gunakan sesi kuset. Sesi kuset memang dah ada sudut dia 30, 45, 60 kan. Jadi itu ikut dia punya kalau kita letak atas sesi kuti tu boleh dapat dia punya sudutnya. Tapi ada setengah tu mungkin kita rasa yang garisan condong yang kita nak buat tu tak perlu mengikut sudut, jadi kita tak perlulah nak letak di atas sesi kuti. Tengok pergerakan sesi kuti ni memang dia untuk, kalau kamu tengok dia gerak atas ke bawah, kita letak dia punya kepala bahagian sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ikutlah kalau kamu ada yang tidak tak? Tak. Ada? Saya bukan. Kalau ada tu mungkin dia nak pusing dia punya kepala sesi kuti ni sebelah kanan kan. Ya. Ikutlah. Tapi selalunya lah walaupun tengah hidar sekalipun, biasakan letak dekat sebelah kiri lah, sesi kuti kepala dah. Okay, sebab dia punya ukuran tu ada dekat bahagian atas kalau kepala sebelah kiri.
Ini ditunjuklah contoh-contoh lain yang untuk melukis garisan condong. Kamu bolehlah, siapa yang dah ada dah alasan teknikal tu boleh cuba letak kertas, lepas tu try buat lah sudut apa, gabungkan penggunaan sisi kecil tu. Kalau gabung dua dapat buat sudut berapa. Okay. Okay, kemudian dekat Raja 1.4.6 ditunjuklah gabungan, macam mana nak gabungkan kamu punya sesiku set dengan sesiku T untuk membentuk sudut-sudut yang dikehendaki lah. Gabungan sesiku set dengan sesiku T untuk membentuk sudut-sudut yang dikehendaki. Daripada kosong pusing sampai 90 ataupun kalau kosong sampai 80. Gabungan dia macam mana. Ni boleh cuba juga. Nanti kamu boleh cubalah guna main-main dengan kamu punya sisiku set dan sisiku T. Okey. Kemudian ditunjuk juga cara untuk membuat garisan selari. Kalau nak buat garisan selari ni kita mesti guna sisiku set. Kena dua sisiku set tu. Kalau kamu tengok dia bagi langkah tu, langkah 1, langkah 2, langkah 3, macam mana nak buat garisan selari. Okay, yang ni akan digunakanlah teknik ni nanti kalau kita nak buat nisbah garisan. Nanti kita gunakanlah untuk buat nisbah garisan, macam mana nak gunakan dia. Boleh tengok dulu. Garisan selari, okey. Garisan serenjang. Tahu tak maksud garisan serenjang? Tak, saya tak tahu. Macam mana ya? Okey. Garisan serenjang ni garisan yang dua garisan yang bertemu yang membentuk sudut 90 darjah atau sudut tepat. Dua garisan yang bertemu yang membentuk sudut 90 darjah. Garisan serenjang lah nama dia. Okay. Baiklah. Ni. Saya nak pergi jauh-jauh ni tak boleh sebab ramai yang tak ada lagi apa? Sisiku set. Tak ada, ramai yang tak ada lagi asalnya. Yang punya alasan yang saya minta kamu kalau nak beli tu, kalau mungkin ramai tak beli lagi. Okay, jadi sekali nak pergi jauh-jauh lah hari ni. Okay. Rasa nak pergi pun ni dah mula start nak lukis garis sempadan dah. Tak boleh nak pergi lagi, tak apa. Okay. Okay, setakat okay. Dalam ni ada pun dalam bawah dalam 5 je lah. Ya, dia ada pagi tadi memang 5. Okay. Okay, dia ni dah ada. Orang lain ada dah tak ada lagi peralatan garisan. Yang ni ada je, tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Ni tak ada lagi. Okay. Agak-agak bila boleh beli ke macam mana? Kalau nak beli, kalau dekat Langkawi ni lah kan, Sinian. Sinian ada lah tapi dia buat jenis kayu je lah. Kalau yang saya bagi link tu, kalau kamu nak beli jenis hardboard plastik tu, boleh beli online lah kan, sebab tak ada je di Langkawi kalau hardboard plastik. Jadi kena, kalau tak ada lagi tu kena cepat-cepat jugalah. Sebab kita nak kena start melukis dah. Okey. Kita akan mula bila cikgu? Ya? Kita akan mula bila cikgu? Mula tu saya cepat mungkin kalau dan minggu depan ataupun minggu lagi sekali lah. Tanya kalau kena bagi ada semua dia, kalau tidak nanti dia tertinggal, ada yang tak boleh kan. Betul. Itulah. Okey, jadi untuk hari ni
Biasa kalau saya nak terangkan cukup setakat ni dulu. Okey, kamu buat latihan dalam modul tu. Dalam modul yang kamu ambil tu kan? Oh ni. Okey, kamu boleh lengkapkan daripada nombor awal tu. Daripada nombor 1 sampai nombor 8. Kemudian dia habis tajuk kat bahagian atas tu, dia tulis pengenalan kepada JKT. Ya, lepas nombor 8 buat apa je kau? Kalau ikutkan, boleh habiskan yang tajuk dekat atas kan, dia tulis tajuk pengenalan kepada JKT, kamu boleh habiskan tak semua? Saya rasa ada apa? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 lah. Betul tak? Pengenalan, dia tulis kat atas tajuk ni, kat atas setiap kertas kan, dia tulis tajuk pengenalan kepada JKT. Ya. Dia habis dekat soalan namakan jenis garisan berikut. Yang jenis-jenis garisan tadi lah. Yang dia suruh namakan, dia bagi garisan ufuk, garisan tegak, garisan selari apa tu. Ya. Dia suruh namakan jenis garisan. Sampai situ je kau? Sampai situ. Ya, terima kasih kau. Sebab yang lain tu dia campur lah, yang itu pernah buat lah kan. Tapi tak apalah, ulang lagi balik. Ya, kau. Okey. Boleh buat tak? Saya boleh rujuk buku teks. Ya, boleh rujuk buku teks. Sebab kalau habis tajuk pengenalan ni, kita akan masuk tajuk yang baru lah, garisan sudut dan bulatan. Tapi dah masuk dalam tajuk tu, memang dah nak start melukis dah. Ya. Yang tajuk pengenalan ni, dia cuma sekadar info awal lah. Kamu cuma tengok jenis garisan, jenis macam tu saja. Dia tak ada lukisan lagi, belum start melukis lagi. Tapi bila masuk bab yang seterusnya, dia dah nak start dilukis dah lah. Jadi untuk hari ni, tolong lengkapkan lah modul tajuk pengenalan kepada JKT. Kau boleh semak lah dekat atas setiap kertas tu, dia ada tulis tajuk pengenalan. Jangan buat lagi yang tajuk garisan sudut dan bulatan, tak payah buat lagi, jangan buat lagi. Okey. Okey, jadi ada soalan tak? Ada orang yang ada soalan? Ada soalan nak tanya? Cikgu, kenapa yang kita tak boleh gunakan orang panggil kejap je kau. Kenapa kita tak boleh gunakan sisi kuti untuk buat garisan lurus? Garisan menegak? Ya, kenapa garisan menegak tak boleh gunakan sisi kuti? Perlu guna ni. Okey. Sebab okey, dia cuma dia nak nak biasakan kamu kalau ke depan nanti kan. Dia nak biasakan supaya tak perlu kamu ubah sisi putih tu. Ubah banyak kali. Ubah atas, ubah bawah. Sebab nanti kalau dah banyak mungkin nanti dah dia jadi comot lah lukisan. Mungkin ada terkena garisan, ubah banyak kali kan. Macam tu aja. Dia nak biasakan memang macam tu. Nanti kalau awal-awal mungkin kamu tak terbiasa ni, tapi dah lama-lama nanti mungkin dah terbiasa lah. Sebab tu aja, dia tak ada sebab lain pun. Terima kasih kau. Okay, jadi yang lain dah? Orang yang ada soalan? Kalau tak ada, boleh lengkapkan kamu punya modul tu lah. Tajuk pengenalan kepada JKT. Boleh lengkapkan yang semua tajuk pengenalan kepada JKT. Yang tajuk garisan tu, garisan sudut dan bulatan tak payah buat lagi. Lengkapkan tajuk pengenalan kepada JKT sahaja. Boleh? Baik, cikgu. Boleh? Boleh. Dan satu lagi, tolong sediakanlah kamu punya peralatan tu. Okey. Kalau yang tak ada lagi, boleh tolong sediakan lah. Okey. Okey.
Okey, jadi rasa cukuplah untuk setakat hari ini. Kita jumpa lagi lah minggu depan, okey? Okay. Okay. Okey. Okay. Saya start dulu lah. Okey, boleh. Boleh. Ya, boleh keluar. Cikgu, Ya, semua. saya nak tanya yang lakaran tu kena buat ah? Lakaran. Yang dekat pengenalan kepada grafik tu, tajuk tu, dia kan ada soalan yang untuk lakaran-lakaran tu, yang dia suruh lakar tu. Oh, tu tak buat lagi. Oh, yang tu tak payah buat yang sampai jenis garisan tu je. Ya, sampai jenis garisan sahaja. Oh, okey. Terima kasih, cikgu. Sama.